Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 1 KSSM untuk bab yang keempat, nisbah, kadar dan juga kadaran bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, untuk bab nisbah, kamu telah belajar semasa di sekolah rendah iaitu di tahun 5 ataupun tahun 6. Jadi kita imbas kembali apakah nisbah bagi dua kuantiti. Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Nisbah A kepada B ditulis sebagai A titik bertindih B. Dan simbol titik bertindih itu dibaca sebagai kepada. Maksudnya untuk bahagian ini kita akan baca sebagai A kepada B. Baiklah, di sini kita dapat lihat ada semut dan juga laba-laba. Jadi, berapakah nisbah bilangan semut berbanding laba-laba? Kita akan bilang dahulu bilangan semut kerana semut ditulis lebih awal berbanding laba-laba. Jadi, semut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Laba-laba pula kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi bagaimana kita mahu menulisnya? Semut kepada laba-laba ditulis sebagai 7 kepada 4. 7 adalah bilangan untuk semut, manakala 4 adalah bilangan untuk laba-laba. Ini merupakan nisbah bagi dua kuantiti. Baiklah, apakah yang kamu perlu tahu apabila ingin menulis nisbah? Yang pertama adalah tanda titik bertindih di antara kuantiti tersebut. Okey. Yang kedua, sama unit atau sama jenis. Dan yang ketiga, dalam bentuk yang termudah. 4.1 nisbah di mana standard pembelajaran 4.1.1 mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk A kepada B kepada C. Jadi untuk nisbah tiga kuantiti digunakan untuk membandingkan tiga kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Hampir sama sahaja macam dua kuantiti, cuma membezakan dia kita ada tiga kuantiti. Jadi nisbah ini ditulis dalam bentuk A kepada B kepada C dan dibaca sebagai nisbah A kepada B kepada C. Ini cara bagaimana kita nak membaca bentuk nisbah ini. Jadi mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama, 4 gram kepada 6 gram kepada 7 gram. Jadi kita lihat di sini, gram iaitu unit yang sama bagi ketiga-tiga kuantiti. Jadi sekiranya unit yang sama, kita boleh terus hapuskan sahaja unit dan ditulis sebagai 4 kepada 6 kepada 7. Dan kita semak, ianya ditulis tanpa unit dan dalam bentuk yang termudah. Bagaimana kita mahu menentukan ianya dalam bentuk yang termudah? Okey, kalau kita lihat di sini 4, 6 dan 7 tiada lagi dalam sifir yang sama, maka ianya merupakan bentuk yang termudah. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua, 2 minggu kepada 15 hari kepada 1 minggu. Boleh tak cikgu tulis 2 nisbah 15 nisbah 1? Tidak boleh. Okey, kenapa? Betul, kerana unit kita tidak sama. Okey, ni 2 minggu, ni 15 hari dan 1 minggu. Jadi bagaimana kita nak menukarkan 15 hari kepada minggu? Agak sukar. Jadi kita boleh tukarkan yang minggu kepada hari. Iaitu 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Okey, 15 hari tak perlu diubah. 1 minggu bersamaan? Betul, 7 hari. Jadi apabila semua unit yang sama iaitu dalam unit hari, barulah kita boleh tulis sebagai 14 kepada 15 kepada 7.
Okey, dan bila kita lihat 14 kepada 15 kepada 7, kita dah dalam bentuk yang termudah. Memang cakap, cikgu, 14 dengan 7 boleh dipermudahkan, tetapi 15 tidak boleh dipermudahkan dalam sifir 7. Jadi, kita akan biar jawapan akhir kita 14 kepada 15 kepada 7. Jelas ya? Contoh yang seterusnya, 1 minit kepada 57 saat kepada 23 saat. Adakah kita boleh terus tulis 1 kepada 57 kepada 23? Betul, tidak boleh. Jadi kita akan tukarkan 1 minit kepada saat. 1 minit bersamaan berapa saat? Betul, 60 saat. Jadi kita akan tulis 60 nisbah 57 nisbah 23. Dan kita akan baca sebagai 60 kepada 57 kepada 23. Dan kita cuba semak adakah 60, 57 dan 23 ada dalam sifir yang sama. Okey, bagaimana caranya? Kamu boleh tekan kalkulator iaitu 60. Cuba bahagi dahulu dengan sifir yang sama ketiga-tiga nombor ini. Contohnya kamu bahagi dengan sifir 2. Okey, 60 boleh bahagi dengan 2, tetapi 57 dan 23 tidak akan boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, untuk nisbah kita tidak boleh tulis dalam bentuk perpuluhan. Ianya perlu ditulis dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi inilah jawapan akhirnya. Dan contoh yang terakhir, 0.02 meter, 3 sentimeter, 4.6 cm. Jadi sekarang kita ada unit meter dan juga sentimeter. Jadi lebih mudah kita tukarkan meter ini kepada sentimeter. Jadi 1 meter bersamaan 100 cm. Maka kita akan tukarkan dia. Kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. Dia akan jadi 2 cm kepada 3 cm kepada 4.6 cm. Okey, kemudian kita hapuskan unit ini sebab unit dah sama. Maka kita akan dapat jawapan 2 kepada 3 kepada 4.6. Okey, masih ingat lagi tak? Cikgu dah beritahu tadi, kita tidak boleh biarkan jawapan kita untuk nisbah dalam bentuk perpuluhan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 1 kali untuk 4.6. Gerakkan 1 kali, maka 3 ada titik perpuluhan juga, jadi dia akan gerakkan juga 1 kali. 2 juga akan digerakkan 1 titik perpuluhan sebanyak 1 kali. Maka kita akan dapat 20 kepada 30 kepada 46. Okey, sampai di sini jelas? Baiklah, adakah 20 kepada 30 kepada 46 dalam nilai yang termudah? Belum. Okey, kerana 20, 30 dan 46 boleh dipermudahkan dengan sifir yang paling mudah iaitu sifir 2. Jadi cikgu akan tunjukkan 20 nisbah 30 kepada 46. Semua sekali mesti bahagi dengan sifir yang sama iaitu sifir 2. Bahagi dengan 2. Okey, kerana kita nak dapat dalam bentuk yang termudah. Jadi 20 bahagi dengan 10 kita akan dapat bahagi dengan 2 dapat 10. 30 bahagi dengan 2 dapat 15 dan 46 bahagi dengan 2 akan dapat 23. Jadi 10 kepada 15 kepada 23 ada tak dalam sifir yang sama? Tiada. Maka inilah jawapan akhir kita. Okey, jadi hari ini penerangan cikgu harap kamu semua faham dan jelas tentang nisbah bagi 3 kuantiti. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.